Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengizinkan kita untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan peluang-peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita dah melalui fasa separuh yang pertama dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita sekarang berada di separuh yang kedua daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka di sana kita tengok keadaan diri kita. Kita tengok keadaan diri kita, bagaimana kita di separuh masa yang pertama dalam bulan Ramadan. Kita sebelum masuk Ramadan, kita dah siapkan jadual kita. Kita ada matlamat kita, kita ada target kita dalam bulan Ramadan. So bagaimana kita dengan target kita? Adakah kita mencapainya? Kita capai 50% daripada target kita, kita tak capai langsung, ataupun kita tak dapat buat langsung apa yang kita impikan, apa yang kita targetkan. Lalu ada peluang lagi di separuh masa yang kedua. Bagaikan orang yang bermain bola sepak, kan ada dua syaut, syautul awal wa syautul thani. Ada separuh masa pertama dan separuh masa yang kedua. Di mana kalau main separuh masa yang pertama, di antara dua separuh masa ni ada waktu rehat untuk masing-masing muhasabah diri. Kalau performance kita bagus dalam separuh masa yang pertama, maka kita akan paling kurang cuba kekalkan momentum dalam separuh masa yang kedua. Tapi kalau performance kita tak berapa baik dalam separuh masa yang pertama, maka separuh masa yang kedua ni adalah peluang untuk kita all out, untuk kita berikan segala-galanya. Okay? Tambahan lagi, dalam separuh masa yang kedua ada tuntutan tambahan kepada kita. Kalau dalam separuh masa yang pertama kita ada puasa, kita ada qiyamul lail, kita ada tadarus Al-Quran, kita buat segala kebajikan yang hatta agama pun tuntut kepada kita untuk melaksanakan perkara-perkara ini. Dan apabila masuk separuh masa yang kedua, maka selain daripada benda yang kita buat pada separuh masa yang pertama, di sana ada satu tambahan ibadah yang tidak ada pada separuh masa yang pertama, iaitu doa kunut. Separuh masa yang pertama kita qiyamul lail, kita bertarawih, kita berwitir. Dan separuh masa yang kedua kita buat benda sama dengan satu tambahan, iaitu tambahan untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mana Allah Subhanahu wa taala cerita tentang syahrul Ramadan alladzi unzila ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian pergi kepada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi alquran, dan kemudiannya uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dan di tengah-tengah tu Allah taala sebut apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala suruh di samping kamu berusaha, kita siapkan jadual, kita jaga fizikal kita, kita jaga mental kita, kita penatkan diri kita, kita keluarkan harta kita. Pada masa yang sama, jangan lupa minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa minta, sebab taufik untuk buat kebaikan, untuk pergi ke arah kebaikan, yang memberikan taufik kepada kita, yang mudahkan jalan kita untuk kepada kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak dapat tidak untuk kita doa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam separuh yang kedua bulan Ramadan Al-Mubarak ini, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan satu waktu, yang mana waktu ini waktu di mana orang berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum ni kita berusaha untuk berdoa dalam solat kita, dalam waktu sujud kita, so doa kita tertumpu pada waktu sujud. Pada waktu lain boleh kita doa, namun ia tak digalakkan, kerana masa berdiri ada bacaannya, masa rukuk ada bacaannya. So setiap tempat tu ada bacaan yang berbentuk zikir, ada bacaan yang berbentuk doa. Lalu doa yang kita sendiri boleh doa nak minta pada Allah Ta'ala adalah ketika mana kita sujud. Itu je time dia.
Tapi dalam separuh kedua Ramadan, maka ketika mana kita solat witir, maka di sana dianjurkan untuk kita doa, dan doa ini dinamakan doa kunut. Okey, doa kunut, doa merendahkan diri, menghambakan diri. Kita dah memang hamba Allah Taala, dan kita punya amal ibadah, perbuatan kita setiap hari semuanya tertumpu ke arah untuk membuktikan kita ni hamba Allah Taala. Dan dahlah hamba, Allah Ta'ala suruh buat benda yang menampakkan lagi kehambaan, doa kunut kita. Maka ambillah peluang, tadahlah tangan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika rakaat yang terakhir, selepas kita rukuk, sebelum kita sujud, ketika sedang i'tidal, selepas i'tidal, sebelum kita sujud, maka berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doalah apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kita boleh minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka doa ini dinamakan doa kunut, doa yang kita merendahkan diri, mengharapkan diri, mengharapkan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu peluang yang ada, maka rebutlah segala peluang yang ada. Okey, baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, minggu lepas kita dah mulakan surah Al-A'la, di mana surah ini adalah antara surah-surah yang memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pujian yang berbentuk tasbih, pujian yang berbentuk kita menafikan segala kekurangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tasbih ini adalah antara tuntutan yang sangat dituntut kepada kita. Sebab tu Nabi SAW, antara surah-surah yang sering disebutkan Nabi baca di dalam salat adalah surah Al-A'la, surah tasbih Al-A'la, di mana Nabi SAW baca dalam solat zuhur, seperti hadis Jabir bin Samurah. Kemudian Tariq seperti mana hadis solat witir Ubay bin Ka'ab, di mana Nabi SAW baca dalam solat witir dengan Sabbihisma Rabbikal A'la. Maka kalau ada datang tempat-tempat spesifik dengan surah yang spesifik, maka kita tahu bahawa surah tu ada kedudukan yang lebih berbanding dengan surah-surah yang lain. Bahkan Nabi SAW anjurkan, kalau kamu sedang mengimamkan solat, kamu tengok jemaah kamu rasa macam kena pendekkan solat, maka anjuran Nabi SAW, antara surah yang boleh dibaca, yang baik untuk dibaca adalah surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Okey, baik. Kita dah mulakan dan kita dah sampai pada ayat yang saya lupa ambil Quran. Kita dah sampai pada Sabbihisma Rabbikal A'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Kita dah sampai dekat situ. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Al-A'la, maha tinggi, maha hebat, maha segala-galanya. Tak ada, dia bukan a'la yang nisbi, yang subjektif, tapi a'la yang mutlak. Allah Ta'ala tinggi-tinggi yang mutlak. Tinggi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tinggi pada zatnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berada di atas arash. Dan kemudian tinggi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada sifat dia, laisa kamithlihi syai', tidak ada apa-apa yang menyerupai Tuhan, bukan sama, yang menyerupai sikit pun tak ada. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tinggi ketinggian yang maha agung, yang sesuai dengan kehebatan dan kehebatan dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu a'la, dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan takdir-takdir yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan pada alam ni, termasuklah pada kita manusia. Alladhi khalaqa fasawwa, Allah Ta'ala mencipta. Kemudian Allah Ta'ala cipta bukan main cipta reka, try and error, tak ada. Allah Ta'ala cipta dengan kun, 2 huruf sahaja, lalu jadilah sawwa, benda yang sempurna, yang kukuh, yang hebat, yang tak ada orang boleh tiru. Walladhi qaddara fahada, kemudian Allah Ta'ala susun atur takdirnya. Bayangkan berapa banyak matahari, bulan, pokok, haiwan, manusia, dengan bilangan yang sangat banyak. Macam mana orang nak handle semua-semua ni? Tak boleh. Yang boleh handle-nya hanyalah Tuhan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walladhi qaddara fahada, kemudian Allah Ta'ala bagi tahu pada setiap pokok ni kamu ada tujuan, kamu haiwan kamu ada tujuan, kamu manusia kamu diciptakan ada tujuan, kamu diciptakan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah Ta'ala kata, adakah semua menyangka bahawa Allah Ta'ala cipta macam tu je?
lalu dibiarkan makhluk-makhluk ni ikut suka je nak hidup macam mana. Tak. Tapi Allah Ta'ala Allah Ta'ala bagi mereka petunjuk. Kamu wahai manusia, pergi cantikkan bumi ni. Kamu nampak haiwan ni untuk makan. Kamu nampak pokok ni untuk apa kegunaan dia. Lalu matahari ada fungsi dia. Wahai matahari, tujuan kamu untuk menerangi alam. So setiap benda yang Allah Ta'ala susun ni, Allah Ta'ala dah bagi tahu kepada makhluk-makhluk ni, ini fungsi kamu, ini tujuan kamu. Walladhi akhrajal mar'a, kemudian Allah Ta'ala bagi tahu kenapa Allah Ta'ala hebat, kenapa kamu kena tasbih pada Allah Ta'ala, kenapa kamu kena puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala keluarkan rezeki untuk kamu. Daripada langit turunnya air, dan kemudian daripada bumi keluarnya tumbuh-tumbuhan, mar'a. Dan tumbuh-tumbuhan ni takkan keluar melainkan dengan wa anzalna fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Allah Ta'ala kata daripada air, daripada langit ni, kemudian Allah Ta'ala pecahkan bumi ni, lalu keluarlah tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Dan tumbuhan ni bukan untuk manusia je. Ada tumbuhan-tumbuhan memang untuk manusia makan, tapi ada tumbuh-tumbuhan yang diperlukan oleh haiwan. Kita nak makan haiwan, kalau kita bandingkan pokok dengan haiwan, kita rasa lagi sedap makan daging, tanpa kita ingat bahawa haiwan ni dia nak jadi badan dia yang sihat, jadi daging dia yang sedap untuk kita, dia kena makan tumbuh-tumbuhan. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Abasa pun, wa fakihatan wa abba. Allah Ta'ala bagi tumbuh-tumbuhan berbentuk buah-buahan kepada manusia, dan tumbuh-tumbuhan untuk binatang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu. Lalu faja'alahu, tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu, tengok bagaimana kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada tumbuh-tumbuhan yang naik hijau, keluarkan buah-buahan, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh ubah dia menjadi layu, ghusa, layu. Lalu ahwa, berwarna coklat. Tengok macam daun-daun kering, buah-buahan kering, semua bertukar warna jadi coklat kehitaman. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah bagi tahu pada manusia awal lagi. Dalam Al-Quran lagi Allah Ta'ala dah bagi tahu bahawa pokok-pokok yang cantik, yang indah ni, maka dia akan berubah. So bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang kehebatan Allah Ta'ala, tapi kemudian Allah Ta'ala bawa pada penghujungnya kepada bunga-bunga ni akan layu, pokok-pokok ni akan kering, buah-buahan ni akan jadi busuk, kemudiannya akan mati, semua akan berubah warna. Okey, lalu ada benda yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Apa benda yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita? Lalu kita sambung ayat seterusnya, sanuqri'uka fala tansa. Ada benda yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Lalu Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sanuqri'uka, kami akan bacakan kepada kamu. Daripada perkataan iqra', qara'a maksud dia baca. So sanuqri'uka, kami akan bacakan kepada kamu, fala tansa, dan bila kami bacakan kepada kamu, kamu takkan lupa selama-lamanya. Okey, kamu takkan lupa, fala tansa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sanuqri'uka, sudah cukup, sebab yang kita perlukan adalah ilmu. Tapi kenapa Allah Ta'ala tambah belakang tu sanuqri'uka fala tansa, agar kamu tak lupa, maka kamu tak lupa, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kerana Nabi SAW apabila Jibril datang kepada Nabi SAW bawa ayat Al-Quran, maka Nabi akan baca dengan laju untuk hafal dengan cepat. Sebab Nabi takut Nabi lupa benda tu. Kalau hafal lambat takut lupa. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegur Nabi SAW. Allah Ta'ala kata, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Allah Ta'ala kata pada Nabi, wahai Rasulullah, tak usah tergesa-gesa, sebab benda yang kita buat cepat ni, dia akan hilang dengan cepat. Mungkin pada waktu kita menghafal tu, dia masuk. Sebab kita buat bila laju, dia punya kita punya adrenalin badan pun dia bergerak dengan laju, lalu kita boleh menghafal dengan laju. Tapi benda tu akan pergi dengan cepat. Tengok je lah, kita ada fast food kan, fast food. So fast food ni dia nak buat dia cepat, dan kita pun boleh order dengan cepat. Tapi kita nak tanya, berapa lama fast food tu boleh tahan untuk bagi kita kenyang?
Tak ada. Benda yang dibuat cepat, yang dibuat segera, diberi cepat, dia akan pergi dengan cepat. Dia berbeza dengan kalau masak nasi tunggu lama. Tambah lagi kalau nasi Arab 3-4 jam masak. So nasi putih tu kita makan dah kenyang dah. Tambah nasi Arab yang buat daripada minyak oriented tu, semuanya minyak, lebih lagi kenyang. So Allah Ta'ala nak bagi tahu, bila kamu nak dapat ilmu ni, sanuqri'uka, kami nak bagi ilmu pada kamu melalui Al-Quran Karim. Allah Ta'ala sebut, maka dekat sini Allah Ta'ala nak bagi tahu ilmu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kalau kamu nak ilmu, minta daripada Allah Ta'ala. Dan ini yang Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi, wa qur rabbi zidni ilma. Kalau kamu nak minta ilmu, wahai Muhammad, kata, bercakap pada Allah Ta'ala, rabbi zidni ilma, wahai Tuhan, tambahkan ilmu kepada aku. Allah Ta'ala tak kata pada Nabi pergi cari ilmu dengan orang ni, pergi cari ilmu dengan orang tu, tapi minta pada Allah Ta'ala. Sebab yang bagi ilmu itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata, sanuqri'uka, siapa yang pergi cari ilmu, minta ilmu daripada Allah Ta'ala, Allah akan bagi ilmu pada dia. Tapi syaratnya, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan kamu cepat-cepat untuk dapatkan ilmu sebelum sempat lagi Jibril baca ayat Al-Quran ni, ayat turun kepada Nabi SAW. Jibril tak habis baca lagi, Nabi nak cepat ikut belakang Jibril. Allah Ta'ala kata, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bagi tahu kamu, wahai Muhammad, dan kamu tak akan lupa. Kerana kalau lupa ini, maka ia adalah satu kekurangan pada sifat Nabi SAW. Nabi ditugaskan untuk bawa syariat, untuk sampaikan syariat. Tapi bayangkan kalau Nabi tengah sampai syariat, tiba-tiba Nabi terlupa. Okey, Nabi SAW terlupa. So bila terlupa ni, dia boleh menjadi satu keaiban, satu kekurangan kepada seorang Nabi yang ditugaskan untuk sampaikan syariat, lalu lupa. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu pada Nabi, Allah nak bagi sesuatu yang kekal pada Nabi SAW. Sanuqri'uka fala tansa. Tapi cara dia adalah jangan tergesa-gesa. Macam tu juga kita, bila kita nak menuntut ilmu, kita nak belajar pasal agama ke, kita nak belajar pasal hal-hal keduniaan ke, tak ada orang boleh buat dengan kursus yang cepat 3-4 bulan. Kalau nak kunci je, nak tahu asas-asas je, boleh. Kita pergilah kursus, pergi kelas maghrib isyak ke, pergi kelas hujung minggu ke, maka kita boleh dapat maklumat. Tapi untuk dapat ilmu yang benar-benar ilmu, maka kita kena lalu dia punya fasa dia. Fasa dia daripada macam kita nak tahu, nak dapat benda yang kita dapat dekat universiti tu, maka kita kena lalu sekolah rendah, masuk sekolah menengah, dan setiap daripada satu tu ada fasa dia, ada cara-cara dia yang membolehkan untuk kita dapat, untuk serap ilmu tersebut. Tapi kalau kita lompat daripada sekolah rendah, kita terus masuk universiti, maka rasa boleh dapat ilmu tak? Mungkin ilmu tu dapat tapi tak banyak, ataupun orang cuba dapat ilmu tapi dia jadi tak betul, sebab tak kena dengan dia punya step, dia terlalu cepat. Okey. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ajar pada kita bahawa kalau nak menuntut ilmu, maka berilah masa kamu. Bila kita sebut kita nak belajar fiqh contohnya, so kita kena khususkan masa untuk belajar fiqh ni, setahun, 2 tahun, tempoh masa yang panjang. Hatta nak membaca Al-Quran pun, ada orang-orang yang dia ingat baca Al-Quran ni mudah, sebab dia dah belajar daripada kecil, dia mampu untuk sebut huruf dengan baik, dia baca tajwid dengan baik. Lalu bila dia pergi depan ustaz-ustaz, depan guru-guru yang memberi sanad, yang memang ajar betul-betul bacaan Al-Quran, dia tak boleh nak terima bila tok guru tu salah dia. Dia akan tanya, bila aku nak habis ni? So bila dalam bab fiqah kita cerita tentang khilaf tu, khilaf ni, ini bagaimana ulama Imam Syafi'i bawa keluar hukum macam mana, Imam Ahmad bawa keluar hukum macam mana, so dia akan tanya bila nak habis, sebab dia nak jawapan je. Jawapan bukan ilmu. Jawapan sama macam kita nganga mulut, orang suap je pada kita. So faedah dia kita tahu, tapi faedah dia tak ada. Tapi kalau kita belajar ilmu, kita tahu kenapa ulama ni berpendapat seperti ini, kenapa orang ni berpendapat seperti ini, maka kita akan dapat kefahaman satu ilmu. Kita tak akan pergi ke orang ni kata, apalah dia ni cakap macam ni, macam tak ada ilmu, padahal dia yang bercakap tu tak ada ilmu. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ajar pada kita, pergilah, sanuqri'uka, kami akan bagi tahu pada kamu, fala tansa.
Okey, fala tansa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut illa ma syaa Allah. Okey, Allah Subhanahu wa taala sebut, tadi kita kata apa, uh, Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa tentang syariat, itu satu kekurangan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tengok Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam al-Quran illa ma syaa Allah. Okey, sanukri'uka fala tansa, kami akan bagi tahu pada kamu al-Quran ini dan kamu tak akan lupa. Tapi kemudian Allah Taala kata illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Taala kehendaki. So maknanya ada benda-benda yang dilupakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang melupakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kata ada benda yang dilupakan, tapi sebelum tu kita nak bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bagi Nabi lupa perkara-perkara yang diperlukan daripada syariat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala kata wala in syi'na lanadhhabanna billadhi auhayna ilaik. Allah Taala kata kalau kami nak, kami akan hilangkan daripada kamu. Tapi Allah Ta'ala tak hilangkan. Sebab Allah Ta'ala guna wala in syi'na, kalau sekiranya, syarat, sekiranya kami nak. Tapi Allah Ta'ala tak nak hilangkan syariat. Walau bagaimanapun, ada beberapa part dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala lupakan daripada Nabi SAW. Wah, so kita pun ada part dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala lupakan daripada Nabi SAW. Part apa? Part-part yang berkaitan dengan nasikh dan mansukh. Siapa pernah dengar nasikh dan mansukh? Nasikh dan mansukh ialah apabila datang satu hukum dan orang dah beramal dengan hukum tersebut, tapi kemudiannya Allah Ta'ala bawa datang satu hukum lain yang menafikan hukum yang pertama ni. Hukum pertama dah diguna pakai, tapi kemudian Allah Ta'ala bawa datang satu hukum dalam Al-Quran dan menafikan hukum yang pertama tadi. Contoh macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, kalau kamu nak berbisik, nak bercakap dengan Nabi SAW, maka kamu kena bawa hadiah. Faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Kena bawa satu sedekah bagi kepada Nabi SAW ataupun bagi pada orang lain. Sebelum kamu pergi bercakap dengan Nabi SAW. Okay. So itu asalnya. Kalau kamu nak jumpa, nak berbicara, nak tanya pada Nabi SAW, kena bagi sedekah dulu, baru boleh jumpa Nabi SAW. Okay. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala nasahkan hukum ni. Bila mana Allah Ta'ala kata aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Okay, tapi Allah Ta'ala kata kemudiannya tak payah bagi sedekah. Walau bagaimanapun dua-dua ayat ni masih ada dalam Al-Quranul Karim. Dibacakan dalam Al-Quranul Karim. Dan ada hukum-hukum yang datang dalam Al-Quran tetapi kemudiannya ayat dia tak ada. Ayat dia tak ada dan tak tahu ayat apa yang datang. Okey, contoh macam ayat rejam dalam Al-Quran. Ayat rejam ke ayat rejam. Ayat rejam. Okey, di mana bagi orang-orang yang berzina, maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut fajliduhum az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Di mana orang-orang yang berzina, lelaki dan perempuan yang belum kahwin, maka disebat 100 kali. Dan bagi orang yang dah berkahwin, maka direjam sampai mati. So soalan dia, ayat hukum rejam ni dapat daripada mana? Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu memberitahu bahawa antara benda yang kami baca dalam Al-Quran adalah orang-orang yang lelaki dan perempuan yang dah berkahwin, maka mereka ni direjam sampai mati. So Umar kata ada dalam Al-Quran, tapi kita buka Al-Quran, kita tak jumpa ayat rejam. So mana perginya ayat rejam? So ayat rejam Allah Subhanahu Wa Taala dah tak adakan dalam Al-Quran. Hukum masih ada, tapi ayat dah tak ada. Dan tak ada orang ingat ayat tu. Lalu kita kata Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah dia, antara hikmah dia adalah supaya benda yang Allah Taala dah mansuhkan dah tak masuk lagi dalam Al-Quran, supaya tak bercampur antara hukum-hukum. So Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada para sahabat semua ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala dah nasahkan dia. So
Nampak? So benda inilah yang Allah Ta'ala lupakan daripada Nabi SAW. Ada pun Al-Quran yang ada sekarang dan syariat yang diperlukan oleh manusia sampai akhir zaman, maka Nabi SAW tak pernah lupa akan syariat tersebut. Illa Masya Allah. Apa maksud dekat sini? Illa Masya Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tapi Allah Ta'ala tak kehendaki Nabi lupa benda-benda yang berkaitan dengan syariat. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala sanuqri'uka, kami akan bagi tahu pada kamu wahai Muhammad. Dan macam tu juga Allah Ta'ala walaupun khitab kepada Nabi, cakap dengan Nabi, tapi Allah Ta'ala tuju pada kita orang yang beriman. Ambillah ilmu daripada Al-Quran. Dan apabila kamu ambil ilmu daripada Al-Quran, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui apa yang ya'lamul jahr. Allah mengetahui benda yang jahar, yang jelas depan mata, yang nampak, boleh dilihat depan mata. Wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita? Allah Ta'ala nak sampaikan, bila mana Allah Ta'ala bagi ilmu melalui Al-Quran, di mana dalam Al-Quran ada bab berkaitan akidah, ada yang berkaitan dengan syariah, muamalah, jenayah, ada yang berkaitan dengan penyucian diri, akhlak kita, sifat kita, peribadi kita, macam mana nak bentuk peribadi yang baik, peribadi yang mulia, akhlak yang mulia. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala simpan benda ni semua dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun, apabila diberi kepada manusia Al-Quran ni, maka ada manusia-manusia yang terima. Allah Ta'ala akan cerita nanti. Ada manusia yang terima dengan hati terbuka, ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan aku. Lalu aku tak ada pilihan untuk selain terima. Ini adab aku dengan Allah Ta'ala. Ini rasa hormat aku pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia Tuhan, aku hamba, aku terima. Tapi ada orang bila dia dapat, maka dia dalam hati dia rasa 50-50. Betul ke ini daripada Tuhan? Tak betul ke? Orang yang berada di persimpangan, jadi 50-50, dia tak tahu keadaan dia. Dan ada orang bila turun Al-Quran, dia langsung tolak. Oh sorry, aku tak boleh nak terima benda ni, dia bertentangan dengan hawa nafsu dan cara kehidupan aku sekarang, so aku tak boleh nak terima. So ada orang macam tu. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu pada manusia, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Tuhan yang turunkan perintah-perintah ni, yang bagi larangan-larangan ni, adalah Tuhan yang mengetahui semua perkara. Tuhan yang mengetahui semua perkara. Kamu jangan tanyalah Allah Ta'ala bila buat benda ni, Allah Ta'ala tak tengok keadaan manusia. Allah Ta'ala cipta manusia, Allah Ta'ala tahu keadaan manusia. Tidak ada benda dalam agama, kata Allah Ta'ala, wa ma ja'ala alaikum min haraj, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak jadikan dalam agama ni benda-benda yang membebankan kamu, menyeksakan kamu. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah, inna dina yusrun. Nabi SAW kata, agama ni adalah satu benda yang mudah dan dia tak akan membebankan, melainkan orang tu sendiri yang letak dalam mindset dia agama ni bebanan untuk dia. Lalu dia akan rasa semua tuntutan-tuntutan agama, solat tu satu bebanan, zakat tu satu bebanan, nak pergi umrah, nak pergi haji tu satu bebanan. Tapi orang yang anggap benda tu adalah satu satu rasa, menunjukkan rasa kesyukuran, menunjukkan rasa perhambaan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan buat dengan tenang dan tanpa rasa apa-apa. Sebab dia tahu, Allah Ta'ala bagi tahu, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Tuhan yang bagi benda ni, dia tahu serba-serbi tentang manusia. Apa keperluan manusia, apa yang tak diperlukan manusia, apa yang boleh bawa mudarat pada manusia, apa yang memberi manfaat pada manusia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Dan dengan ayat yang sama juga Allah Ta'ala nak bagi tahu, tadi ada orang yang dia bila datang ayat Allah Ta'ala dia terima, ada orang yang di persimpangan, dan ada orang yang reject terus, dan ada orang yang dia tunjuk benda lain, dia sembunyi benda lain. Dia tunjuk bahawa dia, saya terima ayat Allah Ta'ala, tapi dalam hati dia, aku tak boleh nak terima ni benda yang benda-benda yang membebankan aku, kata dia. Okey, so macam orang-orang munafik. Orang munafik dia tunjuk depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa dia taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dalam hati dia tak pernah redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan. Bahkan dia tiap-tiap hari duk berharap orang Islam kalah dalam peperangan, ada musibah yang menimpa orang Islam. So itu keinginan mereka, dia nak tengok Islam jatuh. Tapi dia bersama dengan orang Islam sebab
Dia tengok orang Islam ni makin lama makin ramai pengikut, bila perang menang dapat ghanimah, so mereka nak benda tu. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Taala mengetahui apa yang kamu tunjukkan dan Allah Taala mengetahui apa yang kamu sembunyikan. So kamu tak dapat nak berpura-pura depan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Dan bila mana kita kata tadi bahawa agama yang Allah Taala turunkan ni agama yang memang sesuai untuk manusia. Sebab tu Allah Taala kata kemudiannya wa nuyassiruka lil yusra. Yusra adalah agama. Agama ni agama yang mudah. Lalu wa nuyassiruka, kami akan mudahkan perjalanan kamu untuk pergi ke agama yang mudah ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi agama ni dengan dah cukup mudah dah. Maka kita tak ada pilihan dan tidak sewajarnya bagi kita. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak wajar bagi orang yang mengaku dia beriman pada Allah Taala, yang mengaku dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang perintah Allah Taala, datang perintah Nabi, dia pergi cari option lain. Dia pergi cari option lain, nak tengok ada option tak boleh kita bagi. Kalau datang perintah Allah Ta'ala kata ada hukum-hukum hudud, ada potong tangan, ada pancung kepala, ada potong tangan kanan dengan kaki kiri, maka dia kata betul ke ni Tuhan suruh buat macam ni, so kita cari pilihan lain. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata tidak wajar bagi orang yang beriman, sebab agama ni pun dah mudah. Wa nuyassiruka lil yusra. Solat, bila tak boleh solat, ada solat cara duduk, ada solat cara baring, mengiring, ada solat dengan mata kalau dah tak mampu sangat. Wuduk, kalau tak mampu wuduk, adanya tayamum. Tak mampu mandi wajib, boleh bertayamum. So Allah Subhanahu Wa Taala memang jadikan agama ni cukup mudah. Sebab Allah Taala nak tengok je kamu ni memperhambakan diri pada Allah Taala macam mana. So Allah Ta'ala kata yusra, agama tu dah mudah. Dan Allah Ta'ala kata setiap manusia ni Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalan dia untuk pergi pada agama ni. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan bagi manusia ada kitab-kitab. Dan kitab ni bukan dengan bahasa yang susah nak dibaca. Bukan zaman sekarang Allah Ta'ala tak turunkan Al-Quran dalam keadaan orang Arab dah ada tulisan dia, dah advance. Allah Ta'ala tak turunkan dengan bahasa pada zaman Nabi Adam AS. Tak kena. Sebab Allah Ta'ala nak orang dapat baca dan dapat faham. Dan pada kita Allah Ta'ala sebut Al-Quran ni turun Alif Lam Ra, dalam surah Yusuf, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kami turunkan Al-Quran ni dengan bahasa Arab yang boleh difahami oleh semua. Okey, so Allah Ta'ala dah turunkan kitab yang boleh dibaca dan boleh difahami oleh semua. Tambah lagi daripada tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan Nabi untuk tukar, ataupun bukan tukar, untuk translate benda tu. Daripada bacaan-bacaan yang mungkin kita boleh salah faham daripada bacaan tu, Nabi datang bagi tahu ini cara dia. Nak solat, begini cara dia. Nak zakat, begini cara dia. Nak berzikir, sebut nama Allah Ta'ala, begini cara dia. So Nabi datang dah terangkan kepada kita. Okay, tambah pula, Nabi dah tak ada. So siapa nak ganti tempat Nabi? Allah Ta'ala datangkan para ulama untuk bantu kita. Allah Ta'ala kekalkan Al-Quran, tak ada perubahan. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. So Allah Ta'ala dah mudahkan jalan kita. Dan bahkan tengok bagaimana Allah Ta'ala sebarkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW, Nabi bawa agama semenanjung tanah Arab. Tapi tengok Islam ada kat mana sekarang ni. Tak ada tempat kat dunia ni melainkan ada nama Islam dekat tempat tu. Walaupun pemimpin dia pemimpin yang bukan Islam, penduduk majoriti kat kawasan tu bukan Islam, tapi Islam dah ada. Orang bila dengar nama Islam, orang tahu Islam tu apa. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa nuyassiruka, wahai Muhammad, kami mudahkan kamu dan kami mudahkan bagi umat manusia ni semuanya untuk tahu tentang agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dan Allah Ta'ala kata, maka kerana itu wahai Muhammad, fadzakir, maka berilah peringatan kepada manusia. Manusia, berilah peringatan kepada manusia. So nak Allah Ta'ala mudahkan benda tu sampai kepada manusia, tetap perlukan kepada usaha. Allah Ta'ala boleh
semua lahir-lahir je semua Allah Ta'ala dah letak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa setiap perkara yang berlaku maka perlu kepada asbab, perlu kepada sebab berlakunya perkara tersebut. So kita nak jadi pandai, kita kena belajar, itu sebab. Kita nak jadi kaya, kita kena berusaha, bekerja, itu sebab. Kita nak jadi apa lagi, badan kuat, sadur, kita kena exercise. So itu sebab. So setiap perkara ada sebab dia. Lalu Allah Ta'ala nak agama ni sampai pada orang. Lalu Allah Ta'ala kata pada Nabi, fadzakir, berilah peringatan wahai Nabi SAW. Dan itu juga perintah kepada kita. Sesiapa yang Allah Ta'ala sanuqri'uka, siapa yang Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia, Allah Ta'ala minta pada dia, fadzakir, berilah peringatan. Itu tanggungjawab kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, an ilmihi madza amila bih. Bila mana antara 4 perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Sehinggalah dia sehinggalah manusia ni ditanya tentang 4 perkara. So salah satu dia adalah tentang ilmu dia, apa yang dia buat dengan ilmu dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi peringatan, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nar. Siapa yang sembunyikan ilmu, ditanya kemudian dia sembunyikan ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hukum dia dengan cemeti daripada api neraka. So ilmu ni bila Allah Ta'ala bagi, tengok, sebab ilmu ni sanuqri'uka, kami yang bagi ilmu kepada kamu. Mana-mana manusia pun, kita ada kawan yang belajar sekali dengan kita, satu batch 30 orang. So kita pun belajar benda yang sama, cikgu yang sama, modul yang sama. Tapi problem dia sampai akhir bukan semua dapat markah yang sama. So ilmu ni Allah Ta'ala bagi dan dia yatafawat, dia berbeza-beza antara satu orang dengan satu orang yang lain. Lalu setiap orang lagi banyak benda yang dia dapat, maka lagi besar tanggungjawab dia. Lagi besar tanggungjawab dia untuk dia fadzakir, untuk dia ingat, memberi peringatan kepada manusia. In nafa'atiz zikra. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata pada Nabi SAW, ketika mana kamu nak memberi peringatan wahai Nabi SAW, maka kamu tengoklah orang-orang yang kamu nak bagi peringatan ni. Sebab ada 2 orang. Ada 2 orang depan kamu bila mana kamu beri peringatan. Tengok Allah Ta'ala sebut, inna fa'atiz zikra sayadzakaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Okay. Sebelum kita sampai pada ayat tu, 2 orang depan kamu wahai Muhammad bila kamu beri peringatan. Lalu Allah Ta'ala kata, in nafa'atiz zikra, kamu hanya bagi peringatan wahai Muhammad jika kamu nampak peringatan tu boleh memberi manfaat kepada mereka. Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan? Allah Ta'ala nak sampaikan bahawa ada manusia-manusia yang mana tak payah bagi peringatan pada mereka. Sebab bila kita bagi peringatan pada mereka, maka dia akan bawa mudarat lagi banyak daripada manfaat. Dia akan bawa mudarat lagi banyak daripada manfaat. Okey. Contohnya, orang-orang yang memang sengaja datang, kalau kita bagi tahu pada dia apa sekalipun, dia akan pusing kata-kata kita untuk menampakkan kita bawa benda buruk. Macam sekarang lah, wasailul i'lam. Kan orang-orang dalam paper, dia suka twist kita punya kata-kata kita. So orang tak cakap pun jadi orang tu bercakap benda ni. Lalu dibinalah hukum di atas benda tu. Orang semua marah, orang semua tak suka, padahal orang tu tak cakap pun benda tu. So ini bahayanya. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu, wahai Muhammad, kalau kamu jumpa orang yang kamu nak beri peringatan, tengok dulu siapa dia. Kalau dia ni boleh terima peringatan, kamu nampak kecenderungan dia nak dia nak bertaubat pada Allah Ta'ala ke, dia nak cari benda-benda yang dapat meningkatkan darjat dia, menambah pahala dia, maka berilah peringatan. Sebab orang-orang ni dia akan dapat manfaat daripada peringatan kamu. Tapi kalau kamu pergi memberi peringatan kepada orang-orang yang bila bagi peringatan dia ajak bertumbuk dengan kamu, akan ramai orang macam tu. So bila kita bagi, kita ajak dia kepada kebaikan, kita bagi tahu benda ni salah, Allah Ta'ala nak kita buat macam ini, dia kata engkau siapa? So boleh membawa kepada pergaduhan dan mudarat. Maka Allah Ta'ala kata, kalau tak memberi manfaat, maka tinggalkan benda tu. Okay? Dan begitu juga antara benda-benda yang tidak memberi manfaat ialah orang-orang yang memang sengaja cari jalan untuk berjidal, untuk berbalah, untuk berdebat.
Dia sengaja keluarkan satu isu yang sensitif, satu isu yang provokatif, benda yang dikeluarkan dekat Facebook ke, penulisan-penulisan dia ke, kata-kata dia, perbuatan-perbuatan dia, benda-benda yang sensitif, benda-benda yang provoke orang, lalu kita pun pergi layan dia. So kita tanya, kenapa kamu layan dia? So orang cakap, layan dia sebab nak betulkan kesalahan yang ada pada dia. Layan dia kerana nak al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tapi orang ini, dia buat kesalahan, dia keluarkan idea-idea yang, pemikiran-pemikiran yang pelik-pelik, bukan kerana dia nak cari kebenaran, tapi kerana dia nak ajak berdebat, nak menunjukkan bahawa dia hebat. So Allah Ta'ala kata, wa'arid 'anil jahilin, untuk orang-orang seperti ini tak usah palingkan kepala kamu, tak usah layan dia. Sebab bila layan dia, mudarat dia makin banyak. Mula-mula dia tak ada orang yang promote dia, tapi oleh kerana kita duk balas kepada dia, kemudian kita pun ada kawan-kawan yang tolong balas sama-sama, orang daripada tak kenal dia terus kenal dia. Dan bila ada orang kenal dia, maka mungkin ada satu dua orang, walaupun dengan bilangan yang sedikit, akan terpedaya dengan apa yang dia bawa. Okay, so bila kita nak beri peringatan, hatta pada Nabi SAW pun Allah Ta'ala tengok, bagi peringatan wahai Rasulullah kepada orang yang akan dapat manfaat daripada peringatan. Sebab tu Allah Ta'ala cerita pada kemudiannya, wa dhakkir inna fa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Yang akan dapat peringatan ini, yang akan terima peringatan ini, yang dengan berlapang hati dia ikut perintah Allah Ta'ala, dia tinggal larangan Allah Ta'ala, orang yang dalam hati dia ada khasyah. Sayadhakkaru man yakhsha, ada khasyah, dia ada perasaan takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So orang-orang, maksud perasaan takut ni, maksudnya dia dah ada kecenderungan, dia tahu dia buat salah, dia tahu dia kekurangan, dan dia nak memperbaiki diri dia, nak islah diri dia. Lalu orang-orang seperti ini, bila kita bagi peringatan, dia akan terima, hati dia akan terbuka, hati dia akan tersentuh, dia akan kembali pada Allah Ta'ala, dia akan memperbanyakkan amalan dia. Sayadzakkaru man yakhsha, tapi wa yatajannabuhal ashqa. Tapi bagi orang-orang yang syaqi, yang hati dia keras, yang hati dia tak boleh nak dilenturkan. Dan kita boleh nampak ada orang-orang, sebab benda kan orang Arab dia ada pepatah, kullu ina'in bima fihi yandahu. Benda yang kalau hati tu keras, kita akan nampak daripada kata-kata dia, daripada perbuatan-perbuatan dia. So kita nampak hati dia ni keras. Bila kita bercakap, dia duk lawan. Kita bagi benda-benda yang benar, orang kalau baca pun orang boleh tahu benda ni benar, tapi tetap juga ada orang lawan. So kita kata wa yatajannabuhal ashqa. Peringatan-peringatan ni yang akan lari daripada dia, yang akan menjauhkan diri daripada dia, adalah orang-orang yang ashqa, yang kehidupan mereka kehidupan sengsara, kerana hati mereka ni hati yang keras. Okey, wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, ini pilihan depan mata kamu, wahai orang-orang yang beriman, yang terima ayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terima Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terima peringatan daripada Nabi SAW, maka kamu ada pilihan. Sama ada kamu pilih untuk jadi orang-orang yang yakhsha, orang-orang yang dalam hati dia ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun kamu pilih untuk jadi orang-orang yang ashqa, orang-orang yang memilih untuk keraskan hati dia dan memilih jalan-jalan yang sengsara, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bagi orang-orang yang pilih jalan yang sengsara ini, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alladhi yaslan naral kubra, maka mereka ni akan dibakar. Yasla, yasla kena salai, kita pun panggil salai, dengan api neraka. Yaslan naral kubra, dan mereka akan dibakar dengan nar, dengan api. Dan api ini, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adalah an-narul kubra. Yang akan bakar dia adalah api yang besar. So kat neraka ada satu api je. So kenapa Allah Ta'ala namakan al-kubra? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak buat perbandingan dengan api yang ada dekat dunia. Api yang ada dekat dunia adalah sebahagian 1/70 sahaja daripada api yang ada dekat akhirat. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu bahawa api dekat akhirat adalah an-nar al-kubra.
Inilah azab yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada mereka-mereka yang pilih. Sebab pilihan ni nampak macam apa, memang Allah Ta'ala yang tentukan kehidupan kita dan kita beriman Allah Ta'ala. Tapi pada zahir dia, kalau kita tengok pada diri kita, hakikatnya Allah Ta'ala yang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala cipta kita dan Allah Ta'ala cipta perbuatan kita. Maksud semua takdir kita dah ditentukan dalam Lauh Mahfuz. Tapi soalan ni adalah kita tak tahu. Kamu tahu tak apa takdir yang Allah Ta'ala tulis pada kamu? Tak tahu. So zahirnya ialah kita yang buat pilihan. Pukul 2.30 petang saya ada pilihan, sama ada saya nak kongsi ke ataupun tak nak kongsi. Itu pilihan. Okey, bulan Ramadan kita ada duit lebih, kita zahirnya kita pilih kita nak sedekah ke kita tak nak sedekah. Itu zahir dia. Kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa nafsin wa ma sawaha. Allah Taala kata jiwa ni ada dua, dan Allah Taala cipta jiwa dua ni, baik dan buruk ni memang cantik dah. Okey, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada bahagian fujur dan ada bahagian taqwa. So kita pilih. Allah Ta'ala kata qad aflaha man zakkaha. Siapa yang suci pilih untuk sucikan jiwa ini, maka Allah Ta'ala kata dia telah berjaya. So dia yang sucikan. Kenapa Allah Ta'ala nisbahkan pada dia man zakka? Dia yang menyucikan. Sedangkan kita tahu perbuatan tu Allah Ta'ala yang tentukan. Kerana kita yang alladhi yubashirul fi'l, kita yang buat pilihan. Zahirnya kita yang buat pilihan, kita yang menentukan perbuatan apa yang kita nak buat. Okay. So alladhi yaslan naral kubra, Allah Ta'ala hukum bagi orang-orang yang pilih untuk jalan-jalan yang syaqi, jalan-jalan orang yang sengsara kehidupan dia, maka Allah Ta'ala kata penghujungnya adalah neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kubra, yang besar. Kemudian ayat seterusnya, alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Lalu kemudiannya Allah Ta'ala bawa satu keadaan bagi orang-orang yang ditakdirkan untuk masuk dalam neraka. Orang-orang yang ditakdirkan dibakar dalam api neraka, Allah Ta'ala kata thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ayat ni sama macam ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Fatir, walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata bagi orang-orang yang memilih untuk kehidupan yang syaqi, dia tak nak ikut apa Allah Ta'ala bagi dalam sanuqri'uka, dalam apa yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi dan apa yang Nabi SAW bagi pada kita, dia tak nak ikut, lalu dia pilih hayah yang syaqi. Allah Ta'ala kata duduk dalam neraka dan tengok orang dalam neraka ni tidak hidup dan tidak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Apa maksud dia? Walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu. Sebab orang bila kena azab kat dunia ni, kalau kita seksa orang, hari-hari kita seksa, kita duk pukul dia, kita duk bakar dia, lama-lama jadi apa pada dia? Dia akan mati. Dia akan mati. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata siksaan dekat api neraka, dah hancur badan manusia pun manusia tak mati lagi. Okay, manusia akan kembalikan kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali ada anggota badan yang musnah, maka Allah Ta'ala akan gantikan. Allah Ta'ala bagi contoh kulit dekat ayat tersebut, surah Nisa. Kullama nadhijat juluduhum, ketika mana kulit mereka dah hancur lebur, Allah Ta'ala akan gantikan. Orang dalam neraka khalidina fiha, dia tak akan mati. Khalidina fiha, sampai bila-bila dia tak akan mati, akan kena azab. Wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan Allah Ta'ala tak akan ringankan azab mereka. So bayangkan keadaan ni, nak hidup pun tak boleh nak hidup. Bayangkan orang yang macam mana nak hidup, hari-hari kena seksa, hari-hari kena seksa, tak boleh nak hidup. Mereka mengharapkan nak mati. Kerana tu orang kafir bila dia nak mati, bila dia sampai dekat akhirat, sebelum Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa mereka untuk sesi hisab, nak tahu masuk syurga atau neraka, mereka akan kata ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Sebab mereka tahu mereka akan diazab dan mereka akan rasa sakitnya kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu mereka mengharapkan agar mereka jadi tanah. Sebab tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan semua akan berubah menjadi tanah.
Haiwan dengan tumbuhan dia tak ada Allah Taala selepas hisap, selepas tuntut balas, maka mereka akan jadi tanah. Lalu orang-orang kafir kata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Sebab apa? Mereka tak boleh nak tahan duduk dalam neraka yang Allah Taala sifatkan orang dalam neraka tu la yamutu fiha wala yahya, tak mati dan tak hidup, tak boleh nak hidup, dan bila mengharapkan mati Allah tak izinkan. La yuqda alaihim fayamutu, Allah tak izinkan mereka mati. Qada Allah Ta'ala pada mereka ni, mereka tak mati. So bayangkan sengsaranya kita. At least dekat dunia ni, orang seksa kita, katalah kita ni kena seksa, orang akan berhenti. Manusia penat. Kalau kita duduk pukul kita pun sampai satu masa kita ada masa untuk rehat. Tapi dekat dalam neraka tak ada masa rehat. Azab dan azab dan azab. Okay? So dahsyatnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada orang-orang yang bila Allah Taala bagi ilmu, dia tolak. Allah Taala nak bagi ni, dia tolak. So ini hukuman dia. Allah Taala bagi hukuman pada orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian Allah Taala sebut qad aflaha man tazakka. Dan Allah Ta'ala kata, tadi Allah Ta'ala dah cerita tentang orang yang ashqa, kemudian Allah Ta'ala balik kepada orang yang yakhsha. Allah Ta'ala kata qad aflaha man tazakka, bagi orang-orang yang memilih untuk menyucikan diri dia. Ni yang kita sebut tazkiyah, ataupun tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, sufi, ataupun penyucian sufi daripada safi ni penyucian juga. So benda-benda sufi ni, benda-benda yang tazkiyah ni ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut qad aflaha man tazakka. Tapi kita kena faham apa maksud tazakka. Okay? Al-Quran datang macam kita sebut tadi. Antara intipati Al-Quran adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalat kita, syariah kehidupan seharian kita, dan perkara-perkara berkaitan dengan akhlak. Maka tazkiyah terpakai pada semua ni. Dalam bab akidah, Allah nak kita tazkiyah juga diri kita dalam bab akidah. Maksudnya kita sucikan diri kita dengan kita letak iman dalam diri kita. Letak iman, dan pada masa yang sama kita nafikan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama kita sucikan jiwa kita daripada perbuatan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sucikan diri kita daripada nifaq pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sucikan jiwa kita ni dalam bab akidah daripada syak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang dalam berakidah ni, dia akidah iman 100%. Tapi ada orang yang iman dia bercampur dengan kesyirikan, lalu dia tak cukup tazkiyah lagi. So sebab masalah tazkiyah, bila orang sebut tentang tazkiyah, orang hanya fokus pada bab akhlak sahaja, sambil lupa bahawa tazkiyah tu sebenarnya bermula daripada akidah tu sendiri, di mana kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian menafikan semua Tuhan, sembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penyucian yang utama dan pertama. Kalau itu gagal, kita suci dalam bab ibadah ke, kita suci dalam bab akhlak ke, akhlak kita baik macam mana pun, Allah Ta'ala jadikan haba'an manthura. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Step pertama kita dalam penyucian, iaitu sucikan diri kita daripada syirik dan kufur pada Allah Ta'ala, kita fail dekat situ. So tazkiyah dia bermula dengan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sucikan daripada nifaq. Ada orang yang beriman dan dia sertakan dengan iman dia ada kekufuran sikit pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang beriman tapi dalam diri dia ada sedikit nifaq pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana dia rasa agama ni tadi kita sebut bebanan, dia susah nak terima, walaupun mulut dia ungkapkan aku beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang yang syak 50-50. Betul ke Allah ni Tuhan? Dia duk tunggu je apa tanda bahawa Tuhan ni betul-betul ada. So dia duk tanya. So orang-orang yang ada penyakit-penyakit ni, dia sesungguhnya dia masih tak menyucikan jiwa dia lagi. Okey. Qad aflaha man tazakka. Dalam bab ibadah, kita sucikan ibadah kita. Sebab ibadah ni datang daripada seorang manusia je. Seorang manusia je yang bawa ibadah ni, Nabi SAW. Lalu apa pilihan kita?
mesti ikut Nabi SAW. Sebab baginda lah satu-satunya manusia yang diberi autoriti untuk ajar pada orang lain ibadah. Ini ibadah yang kamu perlukan. Tapi tiba-tiba kita pilih untuk, oh sorry, aku nak ikut tok guru aku yang ni, aku nak ikut yang ni. Kalau tok guru dia ikut Nabi, tak apa. Kalau syekh dia ikut Nabi, tak apa. Tapi problem dia, syekh dan tok guru ni ada yang tak ikut Nabi, ada yang tak ikut Nabi. So tazkiyah dekat situ tak tercapai. Penyucian dekat situ, nak sucikan ibadah daripada benda-benda yang tak patut ada pada ibadah, tak tercapai apabila tak ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan tazkiyah dalam bab akhlak ni kita tak payah ceritalah. Sebab orang bila cerita pasal tazkiyah, pasal sufi, semuanya bercerita tentang akhlak. Tapi kita nak fokus pada bila Allah Ta'ala kata qad aflaha man tazakka. Tazkiyah ini bukan hanya fokus pada bab akhlak, tapi juga merangkumi ibadah dan yang paling penting dalam akidah kita. Sebab tu kenapa orang duk sebut belajarlah akidah salaf, ikutlah akidah salaf. Sebab akidah siapa lagi yang Allah Ta'ala puji? Allah Ta'ala tak puji akidah umat 2020 tahun 2020. Allah tak puji akidah orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, jemaah-jemaah tertentu. Tak ada. Allah Ta'ala ada jemaah tertentu yang Allah Ta'ala puji. Apa dia jemaah tu? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalaulah manusia ni beriman seperti mana imannya kamu ni, Allah Ta'ala tuju pada ni golongan ni, satu jemaah ni. Siapa dia? Para sahabat Nabi. Ini salafus salih. Ini salafus salih. So bila kita nak tazkiyah, kita tak ada pilihan melainkan kita ikut mereka ni. Sebab mereka inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan kalau kita dapat pujian daripada Allah Taala, bolehlah kita suruh wahai manusia ikut aku. Ikut aku sebab aku ni dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Tapi Allah tak ada satu mana-mana golongan yang Allah Taala puji melainkan sahabat Nabi SAW. So kerana tu kita tekankan ikut akidah salaf, ikut akidah salaf. Okey. So jangan hairan dan jangan pelik lah kenapa orang bawa dakwah salaf, sebab ini proses tazkiyah. Dan ada makna lain bagi tazkiyah. Tazkiyah ni juga membawa maksud kita puji diri kita, ataupun kita puji orang, itu pun tazkiyah juga. Macam sekarang kan, orang-orang yang nak apply kerja ke, kalau dalam bahasa yang lebih kita kenal, recommendation letter. Bukan letter tu surat, recommendation. Kan orang bagi recommendation bila nak apa recommendation dalam bahasa Melayu? Bila orang nak bagi recommendation, tak recommend lah, boleh faham kan? Okey. So bila orang nak bagi recommendation, kadang-kadang dia puji orang-orang tertentu. Kadang-kadang dia puji diri dia. Dia puji diri dia sendiri. Bila dia tulis resume dia tulis macam-macam dalam resume dia semua. Lalu kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kata fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu angkat diri kamu, jangan kamu puji diri kamu, dan jangan puji orang lebih daripada apa yang dihajati. Kalau tak perlu puji, maka tak perlu puji orang. Bahkan Nabi SAW sebut, bagi orang-orang yang suka kaki puji ni, maka Nabi kata apa? Fahthu ala wujuhihim turab. Ambil tanah, maka campak pada muka mereka. Kerana pujian ni benda yang boleh merosakkan kita punya akidah kita, iman kita, ibadah kita pada Allah Ta'ala. Dia boleh dirosakkan dengan hanya pujian semata-mata. Kita puji diri kita, itu paling teruk lah. Kalau orang puji kita pun, kalau kita boleh kontrol lagi, okey. Tapi kadang-kadang bila orang puji, kita akan tenggelam dalam pujian tu sampai kita dah tak tengok dah kita ni buat benda betul ke, benda salah ke. Sebab orang duk puji, apa kita buat, orang kata oh betul, hebat semua. So kita akan tenggelam dalam pujian-pujian orang. Proses membersihkan jiwa, ya, Allah Ta'ala suruh bersihkan jiwa. Puji diri atau puji orang lain, KIV dulu. Kita puji orang bila ada keperluan untuk kita puji, ataupun kita puji diri, kalau boleh jangan puji diri. Okey, fala tuzakku anfusakum. Lalu Allah Ta'ala kata qad aflaha man tazakka, maka berjayalah. Falah, al-falah adalah kejayaan. Kita duk sebut hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata qad aflaha man tazakka. Hatta untuk kita nak tengok dalam azan sekalipun, sebelum Allah Ta'ala ajak kepada qad aflaha, Allah Ta'ala akan mulakan dengan tazkiyah dulu. First kali Allahu Akbar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tazkiyah dulu sebelum sampai hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dalam ayat ni sama juga.
Tengok selepas ni kita akan tengok apa, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Tengok sebelum Allah Taala sebut tentang zikir pada Allah Subhanahu wa taala, sebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum Allah Taala sebut tentang salat, maka Allah Taala sebut tazkiyah dulu. Nak menunjukkan bahawa tazkiyah ini merangkumi akidah. Asyhadu an la ilaha illallah dulu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian baru hayya 'ala salah. So sebelum kita sebut nama Allah Taala wa dzakara asma rabbih fasalla, dan menunaikan solat, so ini adalah bukti tanda jiwa kita tazkiyah, jiwa kita suci. Apabila jiwa kita suci, maka kita akan memperbanyakkan sebut nama Allah Subhanahu wa taala. So dan apabila kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala kata wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan Allah Taala kata nak sebut nama Allah Taala, cara paling baik adalah dengan solat. Buat solat. Ini cara paling baik untuk kamu sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam solat tu, mula solat dia dah Allahu akbar. Tak sebut Allahu akbar, maka tidak ada solat. Itu rukun. Rukun bukan angkat tangan. Angkat tangan ni sunat. Tapi sebut Allahu akbar itu rukun. Takbiratul ihram adalah sebut Allahu akbar, bukan angkat tangan. So permulaan dia dah Allahu akbar. Kemudian dalam solat ada pujian-pujian dalam doa iftitah kita, ada pujian-pujian yang doa dalam al-Fatihah kita, qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain, ada pujian pada Allah Taala pada part yang pertama, ada permintaan kita pada part yang kedua daripada al-Fatihah. Dalam rukuk kita puji Allah Taala, sebut nama subhana rabbiyal a'la, ada yang tambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. So ada bacaan-bacaan pujian-pujian pada Allah Ta'ala, dan ia paling banyak sekali dalam solat. Kerana tu Allah Ta'ala sebut orang yang tazkiyah, hasilnya dia akan wa dzakara asma rabbih, dan kemudian dia akan sebut nama Allah Ta'ala, dan dia akan sebut nama Allah Ta'ala ketika mana dia solat, fasalla. Okey, wa dzakara asma rabbih fasalla. Allah Ta'ala cerita dua golongan. Golongan yang pertama orang yang ashqa, kemudian dia dapat neraka. Dan golongan kedua orang-orang yang yakhsha, ada perasaan takut pada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata aflaha man tazakka, dia sucikan diri dia, kemudian dia wa dzakara asma rabbih fasalla. Okey, dan ini intipati qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, ini intipati kalimah syahadatain ataupun la ilaha illallah. Ini intipati dia. Intipati dia la ilaha, kini ambil dulu, kita nafikan semua. Ini tazkiyah, nafikan semua benda yang disembah illallah. Kemudian wa dzakara asma rabbih, kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudiannya ungkapan la ilaha illallah dia tak cukup, kita kena buktikan dengan amalan kita, fasalla. Maka amalan solat itu adalah bukti, manifestasi kepada keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua golongan, dua pilihan Allah Ta'ala bagi, tapi Allah Ta'ala kata apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan sayangnya kamu lebih mengutamakan, athara, melebihkan, mengutamakan al-hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Sayangnya kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Okay, tengok perkataan dunia tu sendiri dah melambangkan betapa benda tu duduk dekat kasta yang paling bawah sekali. Okey, dunia maksudnya paling rendah. Paling rendah dunia, benda paling rendah. So bila Allah Taala namakan alam ni, kehidupan kita ni sebagai al-hayatud dunya, kehidupan yang paling rendah, maksudnya benda ni tak ada nilai sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa minhu kafirun syurbata ma'in." Kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah Taala, walaupun seberat sayap nyamuk, maka Allah Taala akan berkira untuk bagi minum pada orang kafir. Orang kafir tak akan dapat minum sebab dunia ni terlalu bernilai. Sebab tu orang kafir tak boleh masuk syurga. Sebab syurga ni ala inna sil'atallahi ghaliyah. Syurga ni benda paling mahal Allah Ta'ala nak bagi. So Allah Ta'ala tak boleh bagi pada sesiapa sahaja.
Dunia ni tak ada nilai. Sebab tu orang kafir, hang nak jadi kaya pun jadilah kaya, hang nak jadi hebat berkuasa pun jadilah hebat berkuasa. Sebab dunia ni tak ada nilai. Yang akan bernilai ni adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walau bagaimanapun, ramai manusia yang tu'thirunal hayatad dunya, mereka lebih mengutamakan kehidupan semasa di alam yang paling rendah ni, martabat yang paling rendah ni, ini yang mereka kejar. Sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan kehidupan penghujung tu yang nama dia akhirat, maka itulah khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan kekal. Dunia ni dahlah duduk dekat kasta bawah, sekejap lah tu. Berapa lama manusia boleh hidup dekat dunia yang orang nak kejar dunia? So Allah Ta'ala kata dunia ni dahlah rendah, lepas tu sekejap pula. So kamu nak kejar dunia, kamu tinggalkan benda-benda yang lebih baik dan abqa, kekal. So bayangkan macam mana logiknya manusia nak fikir. Tapi fitrah manusia ni, dia akan hanya menerima ataupun dia akan yakin dengan benda-benda yang thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hakumut Takatsur. Bila benda yang nampak depan mata dia, dia akan tenang dengan benda tu. So bila kita offer dia, kamu dapat gaji, kamu dapat rumah, kamu dapat kereta, kamu dapat isteri, kamu dapat anak dekat dunia. So benda yang dia dapat pegang, dia dapat rasa, dia dapat nikmati. So dia happy. Tapi bila kita offer dia, kamu dapat pahala, tak ada. Kamu dapat syurga, apa tu? Kamu akan dapat redha Allah Ta'ala. Benda yang dia tak nampak, so dia tak akan kejar. Dia tak akan kejar angin benda yang dia tak nampak. So ramai manusia yang tak pergi kepada redha Allah Ta'ala, tak pergi cari syurga, tak pergi cari kerana apa? Kerana benda tu tak nampak depan mata dia. So dia nak benda yang ada depan mata dia, supaya seolah dia seakan-akan diyakin dengan benda tu. Tapi inilah ujian keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Ta'ala sembunyikan benda tu? Allah Ta'ala boleh nak tunjukkan depan manusia, nah ni syurga, redha Allah Ta'ala macam ni, redha Allah Ta'ala, pahala, ni pahala. Allah boleh tunjuk pada manusia. Tetapi ini ujian keimanan kita. Bila kita nak kata kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, betul ke kamu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini bukti dia. Apabila kamu mendahulukan dunia daripada akhirat kamu, maka ketahuilah bahawa keimanan kamu ada problem. Iman kamu bukanlah iman yang sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah apabila kita berjaya menjadikan kehidupan akhirat kita ini yang first, kemudian baru datang kehidupan dunia kita. Kalau kamu kejar akhirat, maka kamu akan dapat dunia. Tapi kalau kamu kejar dunia, kemungkinan kamu akan rugi akhirat. Tak semestinya orang yang kejar dunia ni dia rugi akhirat. Tapi bila kita dah terlalu sibuk kejar dunia, maka kita punya ihtimal, kemungkinan untuk hilang rugi akhirat tu tinggi. So utamakan kehidupan akhirat. Allah Ta'ala kata wabtaghi fima attaqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Ta'ala kata jangan lupa kehidupan kamu di dunia. Tapi sebelum Allah Ta'ala kata jangan lupa kehidupan kamu di dunia, Allah Ta'ala kata cari dulu kehidupan akhirat. Bila kehidupan akhirat tu dah confirm, baru kamu kejar dunia kamu. So sebab dunia ni akan ikut kepada akhirat nanti. Okay? Wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafis suhufil ula. Lalu Allah Ta'ala kata kemudiannya, ini adalah suhufil ula, benda-benda yang Allah Ta'ala cerita tentang tazkiyah, tentang iman pada Allah Ta'ala. Siapa yang ashqa masuk neraka, siapa yang aflah masuk syurga, siapa yang yakhsha dia akan jadi aflah dan dia dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ni tentang kehidupan akan adanya hari akhirat. Okay? Tentang ilmu, Allah Ta'ala suruh belajar ilmu. Semua ni bukan hanya pada zaman Nabi SAW sahaja, tapi Allah Ta'ala kata inna hadha lafis suhufil ula. Sebelum Nabi SAW, Allah Ta'ala dah hantar para Nabi dan Rasul dengan suhuf-suhuf, dengan kitab-kitab pada mereka. Dan semua Nabi dan Rasul bawa benda yang sama. Tauhidkan Allah Ta'ala, tazkiyahkan diri kamu, jangan ada syirik, jangan ada kufur, jangan ada nifaq. Tazkiyahkan diri kamu dalam bab ibadah semua kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana manusia. Tak boleh campur dengan ibadah tidak mengikut petunjuk yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhlak kamu akhlak yang baik. Akhlak yang baik ni ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh agama. Agama yang tentukan akhlak yang baik macam mana. Sebab kalau kita biarkan manusia semua, manusia ada perangai masing-masing.
So mana akhlak yang baik? Kita pergi ke Arab, akhlak dia lain. Kita pergi ke Eropah, akhlak dia lain. Pergi ke Jepun, akhlak dia lain. Kat Malaysia, akhlak lain. So masing-masing ada akhlak dia, tapi yang menentukan akhlak yang baik adalah benda yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang datang daripada Nabi. Dan semua ini adalah benda yang dibawa oleh semua para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih jelas ada dalam suhuf siapa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Dia ada dalam lembaran-lembaran. Suhuf ni lembaran-lembaran. Okey, sebab sebelum Allah Taala bagi kitab kepada Nabi Musa, kitab Taurat, maka nabi-nabi sebelum Nabi Musa, Allah Subhanahu Wa Taala berikan lembaran-lembaran. Nabi Ibrahim dan hatta Nabi Musa sendiri pun, bila Allah Ta'ala utuskan baginda, maka Allah Ta'ala utuskan dengan suhuf sebelum Allah Ta'ala bagi Taurat kepada Nabi Allah Musa AS. So suhufi Ibrahim wa Musa, Nabi Ibrahim dapat suhuf lembaran-lembaran, dan Nabi Musa pun dapat suhuf lembaran-lembaran, yang mana isi kandungan lembaran ini adalah benda yang sama yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam surah Al-A'la. Sebab tu dalam keadaan kita baca surah Al-A'la tiap-tiap hari, sekarang kan tiap-tiap hari kita witir, kita baca pada rakaat pertama surah Al-A'la, maka cuba hadirkan makna dia pada kita. Cuba hadirkan makna dia supaya kita tahu kenapa Allah Ta'ala tuntut bila solat witir je rakaat pertama baca Sabbih isma rabbikal a'la. So bila kita hadirkan makna dia, kita dapat menjiwai apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan kepada kita, dan insya-Allah iman kita akan bertambah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Quran tu sendiri iman dah bertambah kalau ia datang dengan hudurul qalbi, dengan tafakkur, dengan tadabburnya, maka insya-Allah iman kita akan meningkat dan semakin kuat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu masing-masing tepuk dada tanya iman. Bila Allah Ta'ala bagi pilihan depan kita, pilihan mana yang kita buat? Setiap urusan dalam kehidupan kita pun kita buat pilihan. Kita nak berjaya ke tak nak berjaya dalam kehidupan dunia, kita buat pilihan. Lalu kalau dalam kehidupan dunia kita buat pilihan, kenapa tak dalam kehidupan akhirat kita tetap buat pilihan yang kejayaan di akhirat nanti. Lalu apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu pada petang ini perkongsian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.